Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni masih lagi diberi kesempatan masa kepada kita sama-sama melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni masih lagi diberi kesempatan masa kepada kita sama-sama bermuzakarah dalam kitab Qaulul Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum, dan mudah-mudahan mendapat keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung di mana? Bab yang ke-27. Yang ada kitab boleh buka kitab bab yang ke-27. Bab yang ke-27, muka surat bagi kitab Jawi, muka surat 27. Betul lah? Muka surat 27, muka surat 17, bab 27. Bab yang ke-27. Saya kitab Jawi, muka surat 27, bab pun 27. Betul ya? Yang ada kitab boleh buka kitab insya-Allah. Bab 27 ni dah baca belum? Dah baca dah. Kita baca yang lepas itu syarat-syarat bagi makmum masbuk membolehkan potong bacaan Fatihahnya serta dikira mendapat rakaatnya. Betul lah? Yang lepas tuan-tuan kita baca satu bab. Bab apa dia? Makmum masbuk. Makmum masbuk ni dia datang-datang tu imam telah takbiratul ihram, ataupun tu imam telah baca Fatihah, ataupun dia datang-datang tu imam telah rokok, ataupun dia datang tu imam telah sujud, ataupun dia datang ketika tu imam duduk di antara dua sujud, ataupun dia datang ketika tu imam duduk tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, maka dia datang takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dia follow di mana imam duduk, di mana imam berada. Maka yang ni dia panggil makmum masbuk. Makmum masbuk pada rakaat yang pertama dia boleh potong bacaan Fatihah dia. Potong bacaan maksudnya apa? Dia boleh diberi rukhsah, keistimewaan, diberi keringanan, tak perlu nak menghabiskan Fatihah keseluruhannya bagi rakaat yang pertama sahaja. Pada rakaat yang kedua, rakaat seterusnya, maka dibaca secara tamam, secara sempurna, tak dapat tidak rukhsah. Ni makmum masbuk. Makmum muafiq wajib menghabiskan Fatihah pada rakaat pertama sehinggalah rakaat yang terakhir. Dalam mana? Dalam qiyam, dalam berdiri tegak, wajib dia menghabiskan Fatihah. Siapa makmum muafiq? Makmum muafiq ini adalah makmum yang takbiratul ihram, imam takbiratul ihram, dia dah berada dalam saf. Dia telah berada dalam saf, bukan sauf. Kalau sauf kapai. Dalam saf. Saf ni baris, perbarisan. Kan? Tu saf. Jadi kita nak sebut pun kena tengok hati-hati. Sebab dalam bahasa Arab ni silap baris salah makna. Contoh dia apa dia? Contohnya kita nak makan apa? Ta'kulul jamil. Contohnya. Kita kata pergi kata Arab, aku nak makan apa? Ta'kulul jamil. Aku nak makan apa? Nak makan unta. Kita nak makan unta, kita kata ta'kulul jamil. Aku nak makan unta. Tu Arab pun confuse. Han nak makan unta ke nak makan apa ni? Han cakap betul-betul. Han jangan main-main dengan aku. Tu orang kata. Sebab dia apa?
Jamil dengan Jamal serupa bunyinya. Serupa hurufnya. Bunyi yang berbeza-beza. Kenapa beza? Sebab berbeza baris. Jamil contohnya jim mim lam jamil. Jim fathah, mim lam mati bawah mil jamil. Maksudnya apa? Jamal jim mim lam jim fathah mim lam mati di atas mal jamal. Jadi apa? Jamal unta. Jamil kata apa? Aku ingat 2 engkau Jamil, rupanya sudah 3. Tu Jamil dalam apa? Madu 3. Jamil maksudnya apa? Jamil ni maksudnya cantik. Ustaz, saya ni ada abang saya nama Muhammad Jamal. Minta maaf lah, ada macam mana? Dah makna macam tu. Kan? Cuma kalau kita tukar daripada Jamal ni pergi ke bahasa Inggeris, dia jadi camel. Kan, dia jadi camel. Jadi dalam bahasa Arab ni kena tengok hati-hati. Bila nak sebut betul-betul. Jangan apa? Jangan ikut suka kita. Sebab tu lah kita ni kena belajar. Kena belajar. Tak boleh tak dapat tidak kita boleh ikut dan kita janji bunyi. Janji bunyi kita pun tibai serupa je. Jangan. Tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita jadi imam, orang yang di belakang kita ni kita tak tahu. Kadang-kadang orang yang belakang kita lebih tahu daripada kita tahu. Lebih tahu daripada kita tahu. Jadi orang yang tahu jadi masalah tak? Masalah apa? Sembahyang dia tak khusyuk. Sebab tu imam baca salah dia sebut. Tu imam baca salah. Bukan tempat ni lah, tempat lain. Faham tak faham? Dia tak faham dah tu. Punggah sungguh. Bacalah apa-apa lain. Contohnya. Jadi maksudnya apa? Kena hati-hati. Jadi perbezaan di antara makmum masbuk dan makmum muafiq yang kita sebut tadi. Makmum muafiq ni wajib menghafal Fatihah daripada rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Makmum masbuk dia rukhsah. Rakaat yang pertama tak perlu nak menghabiskan Fatihah pada rakaat yang pertama. Tapi ada syarat. Syarat dia apa dia? Kita baca dulu. Bila dia datang ni, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, tu imam baca Fatihah. Apa yang dia perlu buat? Dia diam dan dengar bacaan Fatihah imam dia. Kalau dia ni membaca juga doa iftitah contohnya. Dia baca doa iftitah. Tu imam sedang baca Fatihah. Perbuatan dia adalah perbuatan yang lara. Perbuatan dia adalah perbuatan yang makruh. Makruh maksudnya apa? Kalau dia tinggal baca doa iftitah, itu lebih baik dekat dia. Kalau dia baca, dia dapat apa? Dia dapat kosong. Tak ada apa. Tak ada apa. Kalau dia tinggal dapat pahala, kalau dia buat tak ada dosa. Pahala pun tak ada. Itu makruh. Jadi apa dia? Kena faham. Jadi dalam amal ibadat ni, amal ibadat mudah, tapi kalau kita tak faham jadi susah. Dalam amal ibadat kalau kita faham senang. Kalau kita tak faham jadi susah, kan? Wallahu a'lam bisawab. Ni kita baca lepas. Malam ni kita nak tengok satu bab, iaitu makmum ada masa membaca Fatihah, tetapi ia seorang pembaca yang lambat dari semula jadi lagi. Dia kata apa? Malam ni kita nak cerita apa? Bismillah. Malam ni kita nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita makmum ada masa yang cukup untuk baca Fatihah. Dia sebagai makmum masbuk, makmum muafiq. Dia sebagai makmum muafiq. Makmum muafiq kita sebut tadi ni. Dia datang tu imam tu imam takbiratul ihram, dia dah berada dalam saf. Dia dah ada berada dalam saf. Ni makmum muafiq. Maka dia ada masa untuk membaca Fatihah. Tetapi disebabkan dia ni seorang yang pembaca yang lambat. Dia ni orang pembaca yang lambat. Contoh dia apa tuan-tuan? Contohnya dia baca apa? Fatihah. Lambat macam mana? Ramai. Banyak orang yang baca bacaan dia lambat. Dia tak dapat nak membezakan di antara murattal. Bacaan secara murattal, bacaan secara tarannum, bacaan secara hadar dan sebagainya. Dia tak faham. Dan dia ni memang diajar daripada kecil dulu. Dia ni diajar daripada kecil dulu, dari mak dia dulu, atuk dia dulu, ataupun daripada guru dia dulu. Baca lambat. Maka tabiat ni dia bawa sampai ke hari ni. Contoh dia apa tuan-tuan? Orang yang baca lambat. Contoh dia. Boleh bagi contoh tak?
Dan bagi pula punggah sungguh. Kan? Ada tu imam tuan-tuan. Bukan tu imam tempat ni, tu imam tempat lain. Tu imam ni macam jenis. Ada yang baca cepat, ada yang baca lambat, ada yang baca sedang-sedang, ada yang baca taranum, ada yang baca tak ada taranum langsung pun ada. Macam-macam jenis. Yang lambat macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ni lambat. Jadi dia jadi imam baca lambat, dia jadi makmum confirm lah lambat. Sebab yang ni yang dia bawa, yang dia amalkan. Boleh ubah tak? Payah nak ubah tuan-tuan. Tabiat kita ni boleh ubah tak? Bukan senang kita nak ubah. Bukan senang kita nak ubah. Contoh dia tuan-tuan. Kalau kita sembahyang jenis bergerak, contoh bergerak macam mana? Bergerak. Orang duk baca, dia duk bergerak. Kadang-kadang dia beralih kanan tengok orang, beralih kiri tengok orang buka pintu, dia beralih tengok pintu. Ni dia dalam sembahyang. Kadang-kadang imam, bukan imam tempat ni lah, imam tempat lain. Masa dia tak jadi imam tu, dia duduk belakang dia tengok orang. Orang masuk dia tengok. Orang masuk dia tengok. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh apa? Boleh belah. Kan? Boleh tak? Boleh. Kalau dia tak berubah, dia dada dia berpusing daripada kiblat, boleh. Nak tengok. Tapi pada adab, kita kira pula pada adab dalam kita melaksanakan ibadat solat. Adab penting tak? Penting. Hak kita duk baca kitab la ni, hak kita duk kata dalam kitab qaul hitam semua ni, duk baca la ni, kita nak cerita tentang adab. Kan? Adab peradaban kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita dengan Tuhan pun tak ada adab, apatah lagi dengan makhluk. Kan? Kita dengan Allah pun tak ada adab, apatah lagi dengan makhluk. Kita tengok ramai tuan hari ni, kita tengok apa? Orang menguap dalam sembahyang. Orang menguap dalam solat. Orang batuk dalam solat. Orang berosin dalam solat. Apa dia buat tuan? Apa dia buat? Kadang-kadang dia batuk. Dia batuk tu panjang tapi dia letak tangan sekejap je. Tapi tu kawan sebelah. Faham tak? Tu dia punya apa lagi apa? Virus tu pergi dekat kawan dia. Sepatutnya kita nak berrahim, kita nak berosin, kalau kita nak batuk, kalau kita nak menguap, tutup sampai habis menguap. Contoh kita nak menguap, tutup mulut dulu. Sampai habis kita dah selesai menguap, baru turun tangan kita. Sebab apa? Sebab bila kita menguap ni, kadang-kadang gas yang duduk dalam perut kita ni keluar. Punggah. Tu tak masuk gas durian. Tak masuk gas petai. Tak masuk gas jorin. Jorin tak jorin? Tongkol. Jengkol. Tongkol pula. Jengkol. Apa lagi jenis? Dia belum masuk keluar gas tu. Jadi maksudnya apa? Agama kita beritahu apa? Adab. Bila kita nak tutup mulut. Kalau kata-kata Nabi SAW tutup mulut dengan melentang tangan dia. Tak apalah kalau kita melentang lah, sunnah Nabi. Kalau kita rasa tak boleh nak melentang, tutup. Sampai habis menguap. Kadang-kadang menguap tutup satu jari. Rasa dah okey dah. Hak kawan sebelah kena musim durian, naik pening kepala, punggah. Dia pula main pening. Bila dia main pening ni, dia mula hati dia hampir punya haji. Hampir punya lobai. Dia main. Ni adab tak? Adab. Kita kena faham tentang adab. Jadilah kita duk belajar hari ni pasal kita nak tahu adab. Supaya mana adab yang kita buat tadi tidak membawa mudarat pada kita dan tidak bawa mudarat pada orang lain. Tu kena tengok. Dan kemudian, jadi malam ni nak tengok apa? Makmum yang baca lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Belum masuk lagi yang makmum yang was-was. Iyyaka Jahannam. Ni belum masuk yang was-was lagi. Ni cerita hal lambat baru hal lambat. Jadi dia kata apa? Jika makmum ada masa
Jika makmum ada masa yang luas cukup untuk membaca Fatihah, tetapi ia termasuk pada golongan pembaca yang lambat daripada semula jadi lagi. Dia kata apa? Makmum ni orang yang jenis baca lambat. Sebab apa? Mungkin dia belajar apa? Tajwid. Dia belajar tajwid dulu. Masa budak-budak dulu belajar tajwid, maka tok guru ni kata apa? Baca secara hadar. Hadar dia macam apa? Lambat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh. Jadi dia bawa ni daripada kecil dulu sampai ke hari ni, dia bawa dalam solat dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita duk pakai hal lama dulu. Hak kita mengaji masa zaman umur kita 6 tahun, umur kita 7 tahun. Bila kita meningkat umur 10 kita meningkat umur 20 tahun, meningkat umur 40 tahun, meningkat umur 60 tahun, kita rasa dah cukup dah hak kita belajar dulu. Kita rasa dah cukup dah, pakai dah yang dulu. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu bila orang tegur kita, kita kata orang salah. Bila orang tegur kita, kita kata orang salah. Sebab dia apa? Ilmu ni dia meningkat. Ilmu ni kena meningkat. Contohnya kita belajar dulu tuan-tuan apa dia? Kita belajar dulu dalam qiraatul Quran. Kita belajar kat guru kita. Baca apa? Alif bata. Baca muqaddam. Muqaddam dia apa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko, dal. Betul tak? Betul tak? Lebih kurang lah. Li'ilafi Quraisy. Contoh. Kan dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Imam. Dululah zaman 60-an dulu. Tu pun imam hebat zaman tu. Lah je baca macam tu. Kalau dia pakai yang tu dulu, hak dulu belajar dulu, betul tak? Betul. Bukan tak betul. Betul. Tapi ilmu semakin meningkat, maka kita pergi pada lahjah ajam, belajar Arab. Dulu tak ada teknologi, kita nak pasang kaset dengar, dengar apa nama? Bacaan qori antarabangsa, qori apa nama daripada Mesir, daripada apa nama? Lahjah Arab contohnya. Sebab dulu nak pakai radio pun susah. Dulu kita nak pakai radio senang tak? Susah. Lepas tu daripada kaset panggil apa? Kaset apa? Kaset lah. Kaset. Lepas daripada kaset tu nak pergi ke Walkman. Siapa yang ada Walkman zaman 80-an tu kira orang kaya lah. Kira orang kaya lah. Dia rakam tu mampu. Dia rakam tu boleh tengok lah. Lepas tu daripada kaset dia pergi pada cakra. Dia orang CD. Kan? CD. Lepas CD dia pergi pula apa dia? Dia pergi pula kepada USB. USB dia cucuk lah kat mana-mana pun. Cucuk bunyi. Tak payah nak cakra, tak payah nak kaset, tak payah nak apa. Ni teknologi. Teknologi ni baru kita tahu. Teknologi ni kita tahu. Ilmu. Bila ilmu ni kita masih kekalkan ilmu yang lama, maka orang lain follow dengan teknologi, follow dengan ilmu-ilmu yang terkini. Maka orang yang follow tadi akan lebih meningkat ilmu dia. Tapi kalau kita tak meningkatkan ilmu kita, walaupun umur kita dah 60 tahun, hak kita baca tu betul tak? Betul, tapi lebih halusi. Kalau kita tengok apa dia hari ni, orang mengajar qiraatul Quran. Huruf alif disebut huruf apa? Huruf alif. Huruf alif ditukar pada huruf alif. Sebab tu kita baca alif lam mim. Dia tak baca alif lam mim. Dulu alif lam mim Dulu alif. Alif. Yasin kita tengok Yasin daripada dia. Kalau kita tengok atuk kita yang ada yang hidup lagi lah ni, yang dulu dia hidup zaman 60-an dulu. Kita tengok dia baca Yasin macam mana? Yasin wal Qur'anil Hakim. Hebat tak? Hafal Yasin. Kita hafal tak? Kita mengapai. Dia hafal. Hebat tak? Hebat. Jadi ilmu tu kena meningkat. Jangan hafal itu pula.
Punggah. Okey, cerita ada cerita. Cerita bawa baca lambat. Baca lambat ni kena ubah tak? Kena ubah. Kalau kita tanya Tok Guru Taranum tuan-tuan, Guru Taranum, dia nak ubah daripada bacaan dia hal lama tu lahjah ajam nak pergi pada lahjah Arab, senang tak? Oi, susah. Tok Guru dia sebut-sebut dia sama je. Tok Guru sebut-sebut dia sama je. Serupa je. Ni contoh kan. Tok Guru sebut apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Contoh. Dia baca idza jaa nasrullahi wal fath. Ni Tok Guru dia sebut ni. Ngaji sampai ketua lah. Punggau kat tempat ni lah, tempat lain. Tak boleh ubah lah, susah nak ubah. Jadi orang yang baca lambat ni kadang-kadang mai daripada dulu, dia belajar dulu ni dia bawa mai. Bawa mai ni bukan dia nak, tapi dia jadi sendiri. Tak dapat nak ubah. Contohnya, kenapa nak ubah daripada perbuatan daripada hal lama ni, hak kita dah buat lama ni, nak ubah yang baru ni bukan senang. Dia nak kena adalah latihan. Nak kena latihan. Jadi kalau ada orang yang macam ni ada dalam masyarakat kita, ada dalam masyarakat kita, dan Tok Imam tahu kata ada orang yang macam ni. Sebab tu Tok Imam tuan-tuan, dia tak boleh syok sendiri. Tok Imam tak boleh syok sendiri. Bukan Tok Imam tempat ni lah, Tok Imam tempat ni bagus. Tok Imam tempat lain tak boleh syok sendiri. Syok sendiri maksudnya apa? Dia kena tahu jemaah dia yang solat, yang rutin datang solat di surau dia. Dia tahu jemaah dia. Dia kena tahu jemaah dia yang muda, yang tua, yang sakit, yang tak sakit, yang cergah, yang panah baran, yang slow and steady. Yang jenis apa lagi? Yang janda tak payahlah. Janda tengok agak punggah tu, janganlah. Di dalam apa nama bacaan saja tengok. Sebab dia apa? Kalau ada jemaah dia yang sakit, imam jangan baca panjang. Tu imam tengok, baik banyak kawan-kawan jemaah aku ni jadi sembahyang atas kerusi. Contohnya, bukan tempat ni lah, tempat lain. Tempat ni tak ada sembahyang atas kerusi, semua sihat alhamdulillah. Contoh, banyak. Maka tu imam janganlah baca surah Baqarah. Lepas Fatihah baca surah Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Kena tu imam Taranum pula. Alif lam mim. Punggah. Aduh atas kursi sampai ke ternyata imam. Bila nak selesai dia ni, kawan dah ketak lutut dah. Kan. Ni kita tak tahu orang sakit macam-macam macam ni. Kan. Berlainan kalau kita duduk di Mekah, kan. Duduk di Mekah ni, tu imam baca panjang kita tak sakit hati. Sebab kita pi memang nak buat amal ibadat. Kita pi Mekah nak buat amal ibadat. Kita tak fikir apa, bini dia pesan nak beli mi goreng, bini kata lepas sembahyang balik awal, jangan dengar kuliah banyak panjang sangat. Bini pula tidur awal. Kan contoh kan. Perlu fikir tak perlu fikir. Jadi apa dia? Kadang-kadang kita duduk di Mekah ni, kita ni buat amal ibadat ni sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh, imam baca panjang pun kita tak kisah. Sebab memang tujuan kita nak pergi buat amal ibadat. Tapi bila kita duduk tempat kita tuan-tuan, macam-macam masalah lagi nak main. Lepas kuliah, lepas isya nak meeting lagi. Lepas kuliah ada pembincangan lagi. Lepas kuliah bini nak ajak makan ikan bakar lagi. Apa lepas kuliah apa lagi? Nak makan kari kambing lagi. Bukan tempat ni lah, tempat lain. Dia main semua. Bila tu imam baca panjang, dia main apa? Dia main hilang khusyuk. Dia main memengkamlah hati ni. Sampai punya tu imam. Lepas salam, tu imam baca doa panjang pula. Enggak. Bukan tempat ni lah, tempat lain. Baca panjang pula, kita daripada atas sampai turun ke bawah, sampai dia atas ribah. Kan. Kadang-kadang sambil berjalan lah, tak kata imam sampai berjalan kan, kadang-kadang. Bukan tempat ni lah, tempat lain. Cerita dia apa? Jadi imam ni kena tengok. Kau tengok jemaah dia jenis macam mana. Sebab tu imam sunat, tu imam datang lambat. Makmum sunat datang awal. Imam sunat datang mentakhirkan waktu, mentakhirkan kedatangan dia. Maksudnya mungkin muazzin tu dah azan baru tu imam sampai. Sunat bagi dia. Untuk apa? Bukan dia main syok sendiri. Dia main, dia tengok jemaah dia.
Dalam jemaah ni tadi ada berapa ramai yang orang belia, orang muda, orang tua, orang sakit, orang tak sakit. Ada kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang ni kita tengok, main-main tengok ada ulama contohnya, ada tuan guru contohnya, ataupun tok syekh contohnya. Nampak serban besar, aku risau orang jadi imam. Dan tengok serban besar risau. Doa mula. Sebelum ni baca terenung okey je, tengok tok syekh besar kita ada risau orang. Jadi apa dia? Jadi kita mentazim, memuliakan dia. Bagilah dia, bagi dia jadi imam. Contoh. Kan. Memuliakan bagus tak? Bagus itu adalah adab. Itu adalah adab. Dan kemudian jadi masalah orang baca lambat ni kadang-kadang bukan dia buat, dia main jadi sendiri. Hak ni cerita hak jadi sendiri. Maka imam rokok sebelum ia sempurna menghabiskan bacaan Fatihahnya. Dia ni do iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu imam pula tengok tu haji ni baca lambat. Hari ni aku nak pedajai dia. Sebelum ni aku tunggu dia, ni hari ni pedajai dia. Tu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lepas tu dia pun macam biasalah, bismillah. Ada orang jenis orang ni, dia walaupun dia baca seorang-seorang, dia baca berlagu. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Tu imam ni apa dia buat? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Punggah hampir kan. Bila kan? Kan. Qulhuwallahu ahad jahanam. Ni ada. Bukan tempat ni lah. Tak bunyi lah. Bunyi punggah tu. Ni agak sabotaj hari. Jadi apa dia tuan? Jadi tu imam dah baca surah contohnya. Tu imam dah baca surah. Dia ni memang dia ni tabiat dia macam tu. Tak boleh nak ubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Tu imam rokok. Dia tak habis baca Fatihah lagi. Tu imam rokok, dia main gelabah, dia main nembus. Dia main gelabah. Tu imam rokok dah, aku iya lagi ni. Iyyaka na'budu. Sami Allahu liman hamidah. Iyyaka jahanam. Kan. Ni ada orang jenis macam ni, dia main gelabah. Tu imam dah sami Allahu liman hamidah. Tu imam dah i'tidal. Dia masih lagi membaca Fatihah. Maka macam mana? Maka makmum ini tidak dikirakan muqassad ataupun cuai dan semula. Maka imam rokok sebelum ia sempurna menghabiskan bacaan Fatihahnya. Maka makmum ini tidak dikirakan cuai dan masalah ini mengikut satu pendapat ia dibolehkan memotong bacaan Fatihahnya dan terus rokok bersama imamnya, seperti masalah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah serta imamnya melainkan sebahagiannya sahaja. Dia kata apa dia? Tu imam dia ni, dia bermula jadi dia baca Fatihah lambat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh, tu imam rokok, Allahu akbar. Tu imam rokok, kita makmum masbuk ke, makmum muafiq ke, kita kena cepat-cepat follow rokok bersama imam serta tomak ninah. Kena cepat-cepat follow rokok bersama imam. Dalam kitab Muniyatul Musalli, bila imam rokok, kita jangan lagi melengah-lengahkan untuk menghabiskan Fatihah kita. Jangan sekali-kali melengah-lengahkan menghabiskan bacaan Fatihah kita, dan kita kena percepatkan bacaan Fatihah kita, dan kita kena tomak ninah, rokok serta tomak ninah bersama-sama dengan imam. Kata ulama yang syadid, dengan ni dia tak kira dia makmum masbuk ke, dia makmum muafiq ke, barulah dikira mendapat fadilat berjamaah. Maksudnya macam tu. Maksudnya kita makmum ni kena follow
pergerakan imam. Imam rokok, kalau kita duk iyyaka na'budu wa iya lagi, duk iyyaka na'budu wa iya lagi, cepat-cepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat-cepat rokok, duduk bersama-sama imam. Kata ulama, kalaulah kita tak sempat bertomak ninah ketika rokok, sekurang-kurangnya kita kena bertomak ninah ketika imam sedang i'tidal. Tu imam sami Allahu liman hamidah, kita pun cepat-cepat rokok dan cepat-cepat kita i'tidal. Jangan pula kita ni kadang-kadang kita ni celaru, celaru. Kita ni bila dah lah kita baca lambat, tu imam dah rokok, kita baca Fatihah lagi. Kita menghabiskan Fatihah kita lagi. Bila tu imam dah rokok, kita kena cepat habiskan Fatihah dan kita kena cepat duduk sujud, duduk rokok bersama-sama imam. Kalau tak sempat bersama-sama imam, kita hanya dapat sekejap subhanallah cukup. Tak payah nak baca subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sekurang-kurangnya rokok subhanallah, subhana rabbil azim contohnya. Sami Allahu liman hamidah, serta bertomak ninah bersama imam. Sebab tu imam ketika dia i'tidal, dia panjangkan sedikit i'tidal dia. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau di Mekah tuan-tuan, imam dia baca doa lah situ. Dia baca doa. Hamdan katsiran mubarakan fih, kan nak baca doa apa baca. Ni ada di Mekah dia baca doa pula sama i'tidal tu. Lama, lebih kurang dalam 2-3 second juga. Lama, duduk lama. Supaya mana? Makmum ni dia cepat-cepat rokok dan dia kena cepat-cepat bangun i'tidal serta tomak ninah ketika i'tidal. Kalau dia tak sempat bertomak ninah ketika rokok, dia dapat rakaat tak? Dapat rakaat. Kalau dia makmum muafiq, kalau dia makmum muafiq sempat bertomak ninah, makmum muafiq, dia takbiratul ihram bersama-sama dengan imam, dia dapat rakaat tak? Dapat rakaat. Cuma ulama bahaskan dia apa dia? Dia tak dapat fadilat berjamaah. Fadilat berjamaah ni apa dia tuan-tuan? Dia solat berjamaah tapi tak dapat pahala jemaah. Dia solat berjamaah tak dapat 27 darjat. Dia dapat apa? Dia dapat wallahu alam. Berapa darjat? Wallahu alam. Tapi kata ulama kuranglah. Dia takkan sama sebab perbuatan dia menyalahi perbuatan imam. Qudwah dia, ikutan dia menyalahi qudwah imam. Tu imam rokok, kenapa tak rokok lagi? Rokoklah. Tu imam i'tidal. Tu imam sujud, kita sujud. Tu imam duduk di antara sujud, kita jangan sujud terlampau lama. Sekadar-kadar saja. Kita nak baca doa, kita kata ustaz-ustaz bagi tahu, baca doa ketika sujud, tempat mustajab doa dalam solat. Baca doa dalam tasyahud akhir. Baca doa dalam tasyahud akhir, tempat mustajab doa. Ustaz-ustaz bagi tahu. Mustajab doa lagi ketika rokok. Ketika kita rokok ni tempat mustajab doa, nak doa. Betul tak? Betul. Tapi doa yang sekadar-kadar saja. Sekadar-kadar. Sebab kita solat berjamaah, mengikut imam itu lebih aula daripada kita memperbanyakkan doa bagi personal kita. Bagi personal kita, ikut imam itu lebih aula, lebih diutamakan. Berlainan kalau kita solat secara bersendirian. Kita solat sunat seorang-seorang, kita nak rokok 2 jam, dia i'tidal sejam, nak sujud pula sejam, ikut suka. Nak duduk tasyahud 3 jam, ikut suka. Masalahnya kita tuan-tuan, bila solat berjamaah kita panjang pula doa. Dalam sujud panjang doa, dalam rokok panjang doa, dalam tasyahud panjang doa. Mai sembahyang seorang-seorang tak sompek nak doa. Bukan tempat ni lah. Ini masalah dia. Masalah kita tak faham. Dalam solat berjamaah kita kena mendahului jemaah. Bila kita sembahyang seorang-seorang, kita pun ikut suka kita. Nak doa panjang mana baca. Ada orang kacau tak? Orang tak kacau. Kita nak sujud sampai apa nama, pokok yang kecil membelit badan kita. Ada masalah? Tak ada masalah. Nak doa. Sebab tu tuan-tuan, bila tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
Kita doa tak? Kita doa, kita ada bacaan doa-doa khusus yang kita buat selalu, yang kita amalkan. Boleh buat tak? Buat lah. Tapi jangan melampaui. Sampai tu imam dah astaghfirullahalazim. Dulu tu imam astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tengok kawan duk sujud lagi. Tu imam tukar nada. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kawan tak panggung lagi. Astagfirullahalazim. Boleh marah tu. Kan? Apa dia tuan? Bila tu imam dah bagi salam, dah bagi salam, kita ada doa, boleh doa? Boleh doa sekadar-kadar sahaja. Sekadar-kadar sahaja. Maka kita cepat-cepat bagi salam. Kita nak baca doa tadi dalam mana? Kita solat seorang-seorang kita. Kita nak baca apa? Allahumma ya libal qulub sabbit qulubana ala dini wa ala taati. Nak baca doa apa? Doa syifa, nak baca salawat syifa, nak baca apa nama doa apa? Doa tolak bala, nak baca doa apa? Doa tolak penyakit, nak baca doa apa. Baca. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Dan kemudian maka dia kata apa? Bagi orang yang sembahyang tadi, dia baca lambat, tapi tu imam dah rokok. Bila tu imam dah rokok, apa dia kena buat? Maka ulama kata diberi rasah dekat dia, diberi keringanan dekat dia, disebabkan memang tabiat dia macam tu. Dia boleh potong bacaan Fatihah dia dan dia rokok bersama imam. Dia dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu imam rokok, maka dia pun, aku ni kalau baca juga confirm aku ke belakang daripada imam lebih daripada 3 rukun besar. 3 rukun besar ni tuan-tuan, makmum dia boleh bagi jumhur ulama. Ni cerita jumhur ulama yang apa nama dalam fiqh, dia kata apa? Bagi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala, makmum boleh ke belakang daripada imam dengan 3 rukun besar. 3 rukun besar ni apa dia? Daripada rukun qiyam pada rukun rakaat satu, dikira 1 rukun besar. Rukun panjang, yang panjang. I'tidal tak kira. I'tidal tak kira. Sujud 2. Duduk di antara 2 sujud kira tak? Kenapa tak kira? Punggas. Kenapa tak kira? Ni rukun besar, rukun panjang ke rukun pendek? Dalam kitab Muniyatul Musalli dia kata apa? Yang duduk di antara 2 sujud dikira juga sebagai rukun yang pendek. Duduk di antara 2 sujud dikira juga lagi sebagai duduk pada rukun yang pendek. Maka kira tak? Tak kira. Dia tak kira. Bila tak kira, dia sujud yang kedua. Di sujud yang kedua ni adalah rukun yang ketiga, rukun panjang yang ketiga. Bila tu imam dah turun sujud pada sujud yang kedua, kita belum habis lagi Fatihah, maka pada ketika itu bila imam panggung kepala pada sujud yang kedua, kita belum lagi rokok, maka kita yang belum rokok tadi, kalau kita tak niat mufaraqah, kita batal solat. Solat kita batal. Tapi kalau kita kata apa, kita nak follow tu imam, masih lagi nak follow tu imam, kita belum habis lagi Fatihah, tu imam dah sujud yang kedua, apa kita buat? Kita putus bacaan Fatihah kita, maka kita turun sujud bersama-sama imam. Kita tak perlu rakaat, tak perlu i'tidal, turun sujud. Kira rakaat tak? Tak kira rakaat. Solat batal tak? Solat tak batal. Jadi apa masalah? Ada masalah dia lepas tu imam bagi salam, kita kena bangun buat lagi 1 rakaat, sebab rakaat yang pertama tadi tak dipakai sebab kita tak habis Fatihah dan kita tak sempurna rukun. Kita tak habis Fatihah dan kita tak sempurna rukun. Solat batal tak? Solat tak batal. Bila tu imam bagi salam, kita bangun buat lagi rakaat yang kita tertinggal. Buat lagi rakaat yang kita tertinggal. Ada masalah? Tak ada masalah. Yang jadi masalah, kita duduk tak puas hati kata imam dia, tu imam baca panjang. Kita dah nak terkuncing, tu imam baca tasyahud panjang sangat. Innaka hamidul majid. Tu imam lah, Allahumma ghafirli. Contoh tu imam. Kita dah terkuncing ini, dah tahan daripada rakaat pertama tadi. Allahumma ya libal qulub. Kita kata hampir sungguh. Dia mula merobok hati. Bila nak bagi salam ni, aku dah terkuncing, tahan lagi mengambok sini kan.
Kalau kita orang yang faham, apa kita buat? Kita dah selesai bacaan Fatihah, bacaan tasyahud kita, dah sempurna selesai. Apa nak buat? Kita nak terkoncing yang tak boleh nak tahan. Mudarat yang tak dapat nak tahan. Apa kita buat? Kita ni mufaraqah. Aku keluar berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pergi keluar. Tu imam nak baca banyak lantak kau lah. Kau pakailah kau sendiri. Nampak gaya aku tak boleh duduk dengan parti kau ni. Contoh. Bukan tempat ni lah. Ada masalah? Kalau kita faham. Tapi kalau kita tak faham, kita duk marah. Duk marah tu imam, duk marah tu imam. Sebab kita tak faham. Tapi kalau kita faham, agama ni mudah dan agama ni tidak menyusahkan kita. Agama ni jaga kita daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Hatta dalam ibadat solat sekalipun. Tuan-tuan, kita pergi solat tuan-tuan, baju kita kena pastikan baju kita berada dalam keadaan bersih. Tak baru tak apa, janji bersih. Kadang-kadang tuan-tuan, baju sembahyang kita ni dah seminggu pakai. Seminggu pakai. Kita kata, alah pergi sembahyang ya, bukan nak kotor. Memang tak kotor, tapi peluh kita bau. Memang tak kotor, tapi peluh kita bau. Bini kita, isteri kita pula tak ambil kisah. Tak apa, ada tua-tua kisah apa lagi dah. Hak tua ni kena kisah. Hak tak tua tak apa. Tuan-tuan, kita sembahyang sebelah kita tuan-tuan. Dia sembahyang sebelah kita. Sebab tu kita ni nak sembahyang, kita tak mau duduk rapat-rapat. Sebab dia apa? Sebab kita tak mau dia punya aroma tu lekat kat baju kita. Macam tak faham kan? Aroma badan dia tu bau kat baju kita. Kita balik rumah kita tak puas hati. Sebab tu kita tak mau duduk rapat-rapat. Tapi kalau badan kita, kawan kita semua pakai-pakai jaga tuan-tuan, kita duduk rapat-rapat ada masalah? Tak ada masalah. Ni masalah tuan-tuan. Ni salah satu adab dalam ibadat solat kita. Dan kemudian maka dia kata apa? Akan tetapi mengikut qaul yang asah seperti tersebut dalam kitab Ar-Raudhah dan lainnya, bahawa makmum itu hendaklah menghabiskan Fatihahnya dan takhalluf ia, terkebelakang ia daripada imamnya daripada diberikan uzuran. Maka dia kata pendapat yang asah ni, kebanyakan ulama kita baca tadi, kita beritahu tadi, kebanyakan ulama takhalluf makmum tadi terkebelakang daripada imam 3 rukun besar. Boleh ke belakang makmum tadi ni disebabkan masalah dia tadi, dia boleh ke belakang dengan 3 rukun besar. Yang ni bagi makmum yang normal. Makmum yang normal. Tapi kalau datang makmum yang was-was. Makmum yang was-was ni apa dia? Dua takbiratul ihram. Usolli fardal. Usolli fardal maghribi. Dia main. Ni orang yang was-was. Dia ni orang was-was ataupun orang gagap ni tuan-tuan. Kadang-kadang dia sebelum nak sampai ni, dia kena ulang banyak kali. Bila sampai dia kena laju. Pun ada. Ni baru-baru ni tuan-tuan. Ada cerita orang was-was ni tuan-tuan. Orang was-was ni, dia ambil wudu, basah baju dia. Baju basah sebab dia apa? Sebab dia was-was. Dia rasa macam tak ambil lagi. Dia rasa macam tak sempurna. Dia ambil. Dah ambil, sudah selesai, habis semua. Pakai baju, dia rasa macam tak sempurna. Pergi ambil sembahyang lagi. Ni penyakit apa? Penyakit was-was. Orang penyakit was-was ni apa? Gangguan daripada syaitan. Was-was bukan keuzuran. Was-was adalah gangguan syaitan. Gangguan syaitan daripada mana? Wallahu alam. Daripada sakar kah? Tak tahu. Sakar boleh jadi kan? Kadang-kadang kita mewarisi sakar mak kita tuan-tuan. Sakar apa? Mak kita tuan-tuan, dia ada was-was. Kita duk tengok dia ambil wudu, dia was-was, lepas ambil wudu. Kita tengok dia masa kita muda, kita tengok kita gelak. Lama ambil sembahyang sampai apa? Sampai basah baju-baju. Tapi bila kita sampai umur yang sama dengan umur mak kita, tabiat mak kita tu dia jadi automatik dengan kita. Ni panggil apa? Dia panggil sakar. Sakar apa? Sakar was-was. Bukan sakar hantu dah. Sakar was-was. Sebab tabiat tu akan sampai kita. Cuba kita tengok hari ni. Kita hari ni tuan-tuan, kita hari ni datang solat berjamaah di masjid di surau. Sebab apa? Sebab kita tengok pak kita dulu solat di masjid. Kita tengok mak kita dulu mungkin datang solat di masjid. Maka kita pun bawa. Maka kita amalan tu tadi masa zaman muda kita mungkin kita tak bawa, tapi bila sampai masa dia, kita pun ikut amalan yang sama. Ni apa dia? Sakar lah, sakar. Sakar ni bahasa orang dulu, bahasa orang lah genetik.
ataupun dia panggil apa? Keturunan. Keturunan. Sebab tu bila kita nak cari pasangan ni, kita tengok keturunan. Keturunan dia panggil apa? Nasab. Kita tengok nasab. Kalau nasab sihat, insya-Allah zuriat akan datang semua kita akan datang bersihat. Kalau kita tengok atuk kita meninggal umur 90, confirm mak anak dia nanti ada juga yang meninggal umur 90. Tapi kalau semua meninggal umur 60, confirm kita pun 60 aja. Kita tengok balik mak pak kita meninggal umur apa? 60, confirm kita pun mungkin kalau boleh lajak sikit. Kalau tak sampai umur 60 mungkin kurang daripada tu. Wallahu alam. Kena check lah. Sebab ni apa? Genetik. Okay. Dan kemudian maka dia kata apa? Maka makmum tadi, yang ni kalau orang yang was-was, dia boleh terkebelakang daripada imam. Dia kata apa? Kata dalam kitab Sabil al-Muh tadi, boleh terkebelakang daripada imam dengan 7 rukun besar. 7 rukun yang panjang. 7 rukun. Ni kita akan baca kemudian. 7 rukun ni kita akan baca kemudian. Jadi apa dia? Makmum terkebelakang dari imam dengan 3 rukun besar. Kata yang asah pendapat ulama fiqh, yang lebih asah, dia tak payah potong bacaan dia, maka dia terus bacaan, habiskan bacaan dia, tapi tidak boleh panjang melebihi 3 rukun yang panjang. Kalau melebihi 3 rukun yang panjang, maka pada ketika itu dia ada 2 pilihan. Sama ada masih lagi nak ikut tu imam, ataupun dia nak keluar dari tu imam. Kalau dia tak nak keluar dari imam, dia masih belum habis Fatihah, maka dia kena turun di mana imam duduk yang pertama. Kalau dia tak nak turun, dia kata dia tak nak ikut tu imam, maka pada ketika itu dia nak kekalkan bacaan Fatihah dia nak rokok dan dia i'tidal, maka pada ketika itu dia kena niat mufaraqah, niat keluar berjamaah. Wallahu a'lam bisawab. Sebelum tutup majlis, siapa ada soalan? Ada soalan? Ya. Macam kita sembahyang jemaah ni. Ya. Jemaah yang bawa anak kecil. Ya. Umur lebih kurang setahun 2 tahun. Waktu kita duduk tahiyat. Ya. Dia duduk tak, dia datang duduk atas riba kita. Okey, Pak Syekh tanya. Ada jemaah-jemaah yang bawa anak-anak datang solat berjamaah. Anak-anak tadi mungkin anak yang belum mumayyiz ataupun yang belum baligh. Belum baligh atau belum mumayyiz. Anak-anak kecil lah, umur 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Adakah dia membatalkan solat kita? Yang pertama, kita selalu dengar, bawa anak jangan letak di dalam saf kita, nanti putri saf. Contoh, ada orang kata putri saf, ada orang kata apa? Ada orang kata menanggung najis, boleh bawa batal solat. Contohnya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan Imam Nawawi rahimahullahu taala, bila kita bawa anak kita, yang aulanya kita ambil anak kita letak di tepi kita. Yang aulanya ambil anak kita letak di tepi kita. Ya, yang aulanya. Supaya mana anak tadi kita boleh pantau dia. Kita boleh pantau dia, dan anak bila berada dengan kita ni, anak akan dengar cakap kita. Tapi kalau kita letak anak kita di saf yang di belakang bersama-sama dengan kanak-kanak yang lain, apa dia buat? Suara dia lagi kuat dari suara imam. Suara dia lagi kuat daripada suara imam. Tapi bila kita bawa anak kita duduk sebelah kita, tiba-tiba kita duduk tasyahud ataupun kita duduk di antara dua sujud, dia duduk atas riba kita. Batal solat tak? Tak batal solat. Dia duduk atas riba kita. Bila dia duduk atas riba kita, bila kita nak sujud, kita angkat dia letak tepi, kita sujud. Ada masalah? Tak ada masalah. Cuma yang kita tak boleh buat, kita anak kita duduk tepi, tiba kita duduk di antara dua sujud, dia duduk atas riba kita angkat letak atas tengkok kita pula. Hak ni jangan buat. Jadi anak kita duduk atas riba kita angkat letak tepi, maka kita sujud. Kan? Kita sujud. Ada masalah? Tak ada masalah. Jadi pahaman ni mana? Berdasarkan kitab mana? Bagi mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan kitab mana? Kitab Qaul Hitam. Tuan-tuan boleh tengok nanti. Mungkin tuan-tuan belum sampai lagi. Nanti insya-Allah. Dan kita Qaul Hitam kata Imam Syafi'i dan Imam Nawawi rahimahullahu taala, bawa anak ada masalah? Tak ada masalah. Bagus tak? Bagus. Daripada kita bawa anak kita pergi tengok wayang.
Ada orang tuan-tuan, dia penuhkan masa dengan family dia. Dia panggil apa? Family time. Betul tak? Lebih kurang lah kan? Ni bonding time. Okay. Dia panggil bonding time, dia panggil family time. Apa dia nak buat? Dia buat aktiviti bawa anak pergi tengok wayang. Bagus tak? Tu terpulangkan tuan-tuan. Kita tuan-tuan, orang yang hidup zaman 60-an, 70-an dulu, tengok wayang ni, orang yang apa? Orang yang moral dia tak bermoral. Orang yang hidup zaman 70-an, 60-an, tengok wayang ni, orang yang tak bermoral. Sebab dia apa? Dalam wayang, dalam panggung wayang ni, orang cakap, saya tak tahu orang cakap. Betul tak? Betul saya tak tahu lah. Tempat gelap, tempat dia gelap dan bercampur lelaki dan perempuan. Bila dia tayang filem, lampu gelap. Lampu gelap. Bila lampu gelap, macam-macam jadi. Tak tahulah orang cakap, saya tak tahu. Kalau ada tipu, saya tipulah. Jadi kita ajak anak kita pergi wayang, pergi tengok panggung wayang. Anak tadi pula dia akan ikut jejak langkah pak dia. Anak tadi akan ikut jejak langkah pak dia. Sebab bonding time, family time, wayang. Bagus tak? Tak bagus lah. Mana yang bagus? Bawa mereka masjid, bawa mereka surau, bawa mereka musola, bawa mereka majlis-majlis ilmu. Bagus tak? Bagus. Allah tak boleh bawa lah ni, jawatan kuasa tak bagi bawa lah. Pasal budak-budak ni bila bawa dia bising. Kita nak sembahyang pun tak boleh. Kacau tu imam, kacau penceramah, kacau dan sebagainya. Pasal budak-budak ni bising. Memang tabiat budak-budak bising. Kalau orang tua yang bising, bangang nama dia. Memang dah normal budak macam tu. Bawa je lah. Bila kita bawa family time kita di masjid, di surau, tempat yang mahmudah, sekurang-kurangnya minda dia bergerak, minda dia bergerak, minda dia membina di atas apa? Atas dasar mahmudah. Benda-benda yang terpuji. Tapi kalau kita bonding time, pergi pada perkara yang lara, apa berlaku? Anak kita akan ikut je langkah kita. Lama mana? Sampai kiamat. Kalau dia tak sedar. Berapa ramai yang maknya tuan-tuan. Jadi jangan salah dekat orang bawa anak mereka ke masjid. Jangan salah orang bawa anak mereka ke surau. Kita tuan-tuan bila tengok orang bawa anak, pandang atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Pangang nama dia. Kawan tadi baru pun jinak-jinak nak mereka ke masjid. Baru jinak-jinak nak mereka ke surau. Contohlah bukan tempat ni, tempat lain. Ni saja saya cakap ya. Supaya tak berlaku di tempat ni. Cerita dia. Tuan-tuan. No, dia tak masalah. Jadi maksudnya apa? Bila kita solat, anak dua tarik bawah kita, bila kita nak sujud, kita ambil anak kita letak tepi sujud. Okey. Kecuali kalau anak kita berada dalam keadaan najis. Berada dalam keadaan najis. Kita tahu najis itu dah ada, dia duduk atas bawah kita, maka kain kita mungkin terkena najis. Bila kita terkena najis, batal tak? Batal. Tu kita pastikanlah anak kita tadi ni bila kita nak bawa mereka ke masjid ke surau, pastikan dia berada dalam keadaan bersih. Wallahu alam. Lain soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Oh, faham semua. Punggah semua. Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkatan, berikan manfaat dalam ilmu yang kita muzakarah pada malam ni, dan mudah-mudahan menjadi satu panduan pada kita dalam kita melaksanakan amal ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, terbaik itu kelima sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka taubata wa inabata wal istiqamah ala syari'ati qurra'i wa tariqatil bayda'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.